Matematik tingkatan 2, bab 2, pemfakturan dan pecahan algebra. Apa yang kita belajar hari ini adalah 2.1 kembangan. Okey. 2.2 pemfakturan. Okey. Apa maksud pemfakturan? Pemfakturan ialah proses mengenal pasti faktor sebutan dan ungkapan algebra dan apabila didarabkan akan menghasilkan ungkapan algebra. Okey, pemfakturan merupakan proses songsang kepada kembangan. Okey, nanti kita tengok contoh dari segi pemfakturan soalan dia macam mana. Okey, contohnya misalnya faktor bagi 3P. Okey, macam mana kita nak faktorkan 3P? Okey, ini adalah faktornya 1 darab 3P. Bila kita darab akan keluar 3P. Selain tu, apa lagi yang selain 1 darab 3P? Okey, 3 darab P. 3 darab P akan jadi 3P. Akan keluar jawapan 3P. Maka faktor bagi 3P ialah 1, 3P dan 3P yang kita darab. Okey, ini adalah tips. Tips pemfakturan ialah songsangan kepada kembangan. Okey, ini adalah soalan dia bila nak kembangkan. Yang kita belajar sebelum ni, kita nak hilangkan kurungan bila kembangkan. Jadi A darab A kuasa 2. Tambah, sebab positif darab positif akan jadi positif. A darab B akan dapat AB. Bila nak memfaktorkan balik daripada kembangan ni, kita nak faktorkan balik, kita tengok huruf yang sama. Kita boleh keluarkan A yang sama. Jadi keluarkan A, jadi kurungankan A tambah B. Bila kita selesaikan balik akan keluar jawapan ni. Itu adalah pemfakturan. Okey, faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar FSTB. Ini adalah singkatan bagi faktor sepunya terbesar. Kena ingatlah FSTB. Bagi hasil darab ungkapan algebra. Okey, 4x tambah 2. Okey, kita boleh fakturkan. Kita tengok yang sama yang ada dalam sifir kita keluarkan. Jadi apa yang ada dalam sifir? Kalau kita nak keluarkan x tak boleh. Sebab yang ni tak ada x. Jadi kita tengok. Sifir 2. 2 boleh keluarkan tak? Ada sifir dalam 4 tak? Ada kan? Jadi ni adalah 2. Jadi kita keluarkan 2, kita kurungankan 2x darab tambah 1. Bila kita selesaikan, kita kembangkan 2 darab 2 akan jadi 4. X 2 darab 1 akan dapat 2. Jadi ini adalah pemfakturan. Jadi 2 ialah faktor sepunya bagi 4x dan 2. Okey, faktor sepunya. Kita tengok contoh 6 dalam buku teks. Senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan berikut. A. 6H 4GH. Okey, soalan B. 6C kuasa 2D, 3D kuasa 2E, 6DEF. Okey, macam mana kita nak faktorkan sepunya ni? Okey, kita tengok contoh. Okey. Ini adalah penyelesaian bagi soalan A. Bila soalan kata senaraikan semua faktor sepunya. Okey, maksudnya apa yang ada dalam sifir tersebut. Kita pecahkan dia. Jadi 6H macam apa formula yang boleh jadikan 6H? 1 darab dengan 6H. Bila 1 darab 6H akan keluar 6H. Apa lagi dalam sifir akan keluar 6H? Okey, kita tengok 2. 2 darab dengan 3H. Jadi akan keluar 6H. Sama jugalah 3 darab dengan 2H akan dapat 6H. H darab 6 akan dapat 6H. Ini adalah faktor sepunya bagi sebutan. Okey, untuk 4GH samalah. Kita start dengan 1 darab dengan 4GH. Okey, apa lagi yang boleh kita nak selesaikan? Kita pecahkan 4 darab dengan GH. Bila kita darab akan keluar 4GH. Okey, kalau yang ni apa lagi dalam sifir? Okey, ni tengok 4. Ada dalam sifir 2. Kalau 2 darab 2 dapat. Okey, jadi 2 darab 2 GH. Okey, apa lagi? 2G darab dengan 2H. Jadi akan keluar 4GH. Dia sama. Kalau G darab 4H akan jadi 4GH. H darab 4G akan dapat 4GH. Maka faktor sepunya bagi 6H dan 4GH ialah 1, 2H dan 2H. Kita tengok ni. Maksudnya, apa yang sama dengan 6H dengan 4GH ni? Satu ada, ni satu ada. 2 ada, 2 ada. Dia dah bold dah. 2H, ada 2H. H, ada H. Okey, jadi 1, 1. Jadi, ini adalah faktor sepunya bagi dua-dua sebutan tersebut. Okey, sama juga dengan yang B. Bila dia ada 3 ni. Macam mana? Kita tengoklah satu persatu. Kita tengok yang 9C kuasa 2, D.
Okey, macam mana? Kita pecahkan yang ada dalam sifir ni. Kalau 1 darab 3 darab 3. Darab C sebab ada 2. Darab D. Okey, kita tengok yang nombor 2 pula, sebutan kedua. 3D kuasa 2E. Nak senang pecahkan daripada nombor yang kecil. Okey, 1 darab 3. Darab dengan D, darab dengan D, darab dengan E. Kita pecahkan satu-satu. Kalau 6DEF, okey, apa yang ada dalam sifir, kita start daripada nombor yang kecil. 1 darab 2 darab 3. Jadi kalau darab semua akan dapat 6. Darab dengan D, darab dengan E, darab F. Kita tengok faktor sepunya. Apa yang sama ketiga-tiga sebutan ni? 1, 3 dan D. Jadi faktor sepunya bagi 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6DEF ialah 1, 3D dan 3D. 3D ialah faktor sepunya kerana boleh membahagi semua sebutan di atas dengan tepat. Okey? Ini adalah penerangan dia lah. Okey, untuk pemfaktoran ungkapan algebra, dia ada 4 semua kita boleh guna. Okey, kita ingatlah menggunakan kaedah FSTB, menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Yang ketiga, boleh menggunakan pendarapan silang. Yang keempat, menggunakan faktor sebutan dalam 4 sebutan algebra. Okey, ini adalah kaedah pemfaktoran ungkapan algebra. Ada 4 semua. Okey, ini adalah tips untuk FSTB. Menggunakan FSTB. Apa maksud FSTB? Kena ingatlah maksud FSTB adalah faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar. Okey. Kita tengok dalam buku teks contoh 7, soalan 1. Tentukan faktor sepunya terbesar FSTB bagi setiap sebutan. Bila soalan dia bagi tahu faktor sepunya terbesar, singkatan dia adalah FSTB. Okey, macam mana nak kira dia? Macam ni. Bentuk lazim macam ni. Dalam bentuk kotak. Jadi bila nak kira faktor sepunya FTB, kita salin balik soalan ni, kita bahagi dengan sifir yang kecil dulu yang ada dalam sifir setiap sebutan. Okey, mula-mula kita bahagi dengan sifir yang kecil 2 sebab kita tengok ni 6 dengan 4 ada sifir 2. Jadi kita bahagi dengan 2 dulu. Jadi 6H bahagi 2 akan dapat 3H. 4GH bahagi dengan 2 akan dapat 2GH. Apa lagi yang boleh dibahagi mengikut sebutan yang sama? Okey, yang ni 3. Kalau nak bahagi 3 tak boleh. Nak bahagi dengan G tak boleh. Dia ada H dua-dua sebutan ni. Jadi kita boleh bahagi dengan H. Okey, bahagi dengan H akan dapat 3H bagi H akan dapat 3. 2GH bahagi dengan H, potong-potong akan dapat 2G. Jadi faktor sepunya terbesar FSTB adalah 2H. Ini adalah 2H. 2 darab H. Mesti darab 2 darab H akan dapat 2H. Ini adalah jawapan bagi faktor sepunya sebutan. Okey, untuk B, sama je kaedah dia. Buat macam bahagi, salin balik soalan ke atas ni, kita tengok sifir yang sama. Yang nombor, ada tak sifir 2? Tak boleh. Sebab 6 ada, 3 tak boleh. 9 tak boleh. Jadi kita start dengan 3 pula. Ada tak sifir 3 dua-dua ni? Ada. Jadi bahagi dengan 3. Jadi 9C kuasa 2D bahagi dengan 3. Jadi 3C kuasa 2D. Yang sebutan huruf memboleh ubah ni kita salin. Sebab kita tak guna. Tapi kita mesti salin. Okey, 3D kuasa 2E bahagi dengan 3. Potong-potong akan dapat D kuasa 2E. 6DEF bahagi dengan 3 akan dapat 2DEF. Kita tengok sebutan yang sama. Apa lagi? Nombor. Boleh tak bahagi? Tak boleh dah sebab tak ada dalam sifir. Kita tengok C. C boleh tak? Tak boleh sebab yang kedua ni tak ada C. Kan? Okey, kita tengok D. D boleh tak? Okey, boleh. Semua ada D. Okey, kalau E, yang ni tak boleh. Kalau F pun tak boleh dua-dua. Jadi D. Bahagi dengan D. Okey, bila bahagi dengan D, masing-masing kena bahagi dengan D lah semua. 3C kuasa 2D bahagi dengan D akan dapat 3C kuasa 2. D kuasa 2E bahagi dengan D akan dapat DE. 2DEF bahagi dengan D akan dapat 2EF. Okey, boleh tak bahagi lagi dengan masing-masing? Sifir nombor 1, 2, 3 tak boleh dah. Nak bahagi dengan C, tak boleh dah. Nak bahagi dengan D, tak boleh sebab tak ada 3-3. Nak bahagi dengan E pun tak boleh. Nak bahagi dengan F pun tak boleh. Jadi ini adalah jawapan bagi faktor sepunya terbesar 3D. Okay, ini adalah tips untuk FSTB. Boleh ditentukan dengan kaedah pembahagian berulang. Inilah yang contoh yang tadi, contoh 7. Okey. Okey, untuk contoh 7, soalan nombor 2, faktorkan setiap ungkapan berikut. Okey, apa maksud faktorkan? Kita tengoklah.
A 3X tambah 15. B 7M tambah 21M kuasa 2. Macam mana nak faktorkan? Bila faktorkan setiap ungkapan berikut, ni adalah cara dia. 3X tambah 15. Okey, kita macam biasalah bahagi dengan ikut sifir dahulu. Apa yang ada dalam sifir? Okey, 3X tambah 15. Sifir 2 ada tak dalam ni sifir? Tak boleh. Jadi sifir 3. Dua-dua ada dalam sifir 3. Bila bahagi dengan 3 akan dapat 3X bahagi 3 akan dapat X. Tambah sebab positif, dia ada simbol positif, dia positif. 15 bahagi 3 akan dapat 5. Jadi FSTB dia adalah 3. Maka pemfaktoran dia adalah kita salin balik yang sebelah yang kita bahagi ni. Kita keluarkan 3. Kurungankan yang jawapan last ni. X tambah 5. Sama juga dengan B. 7M tambah 21M. Tengok dalam sifir. Apa ada dalam sifir kedua-dua ni? Okey, dia bahagi dengan 7. Bila bahagi 7 akan dapat M tambah 3M kuasa 2. Apa lagi yang sama? Bahagi dengan M. Okey, dapat 1 tambah 3M. Bila ni dah tak boleh nak bahagi dah. Jadi FSTB dia adalah 7M. Maka pemfaktoran dia. Ini adalah pemfaktoran. Jawapan dia bukan FSTB. Faktor bagi sebutan ungkapan berikut yang B ni adalah 7M. Kita salin balik yang FSTB. Kurungankan semua jawapan ni. 1 tambah 3M. Bila kita darab balik akan keluar jawapan soalan yang asal. 7M darab 1 akan dapat 7M. 7M darab dengan positif 3M akan dapat 21M kuasa. Okey, menggunakan beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Okey, ni adalah kuasa 2 sempurna lah. X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 ialah sebutan beza kuasa 2. Ni kuasa 2. X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 boleh difaktorkan dengan beza kuasa 2 sempurna. Kaedah ini hanya boleh digunakan jika kedua-dua sebutan algebra tersebut ialah kuasa 2 sempurna. Kita tengok ni. Okey, X kuasa 2 tolak 4. Okey, kita boleh kuasakan 2 yang 4 ni. Kalau 2 kuasa 2 akan keluar 4. Jadi kita nak faktorkan jadi kuasa. Jadi 4 ni kita boleh jadikan kuasa, jadi 2 kuasa 2. Okey, bila formula dia X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2, ini adalah faktornya. Kena ingatlah, bila dia tolak, dia kuasa 2 kuasa 2, dia adalah faktorkan X tambah 2, X tolak 2. Kalau nak buktikan betul ke tak, cuba darab balik, akan keluarlah jawapan yang sama. Ni, ini adalah kaedah kembangan. Daripada faktor yang ni, kita kembangkan balik akan keluar jawapan yang sama. Okey, contoh 8. Faktorkan setiap ungkapan berikut. Okey, A. B kuasa 2 tolak 1. C. 3Y kuasa 2 tolak 1, 4, 7. Okey, macam mana kita nak faktorkan ungkapan? B kuasa 2 tolak 1. Okey, 1 kalau 1 kuasa 2 sama. Dia kena kuasakan. Ingat ni beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Kita jadikan kuasa 2 sempurna. Okey, jadi bila dah simbol dia tolak, dia ada kuasa 2, kuasa 2. Jadi dia adalah bila faktorkan dia ada tambah tolak. B tambah 1, B tolak 1. Okey, sama juga dengan yang C ni. 3Y kuasa 2 tolak 147. Kita tengok dalam sifir. Ada tak sifir 3 ni? Dulu, kita keluarkan dulu dalam kurungan. Nak senang nak kira. Jadi, ada dalam sifir 3. Kalau 3 darab 49 akan dapat 147. Okey, keluarkan 3. Jadi, Y kuasa 2 tolak 49. Okey, yang ni nak jadikan kuasa dia macam mana? Yang sama kuasa 2. Okey, 7 kuasa 2. Jadi, 3Y kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Jadi kita keluarkan yang kita salin balik 3. Bila tolak simbol dia ada kuasa 2, kuasa 2. Kena ingat dia akan jadi tambah dengan tolak. Okey, nombor yang sama jadi Y tambah 7, Y tolak 7. Okey.